Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Cikgu Liana dari Haifa Learning Center. Okey, seperti yang Cikgu janjikan pada minggu lepas, hari ini masih dalam tajuk yang sama iaitu sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, topik form 4. Cuma Cikgu sediakan soalan yang berbeza. Okey, soalan yang lebih panjang jalan kerjanya. Okey, kita tengok sama-sama soalan ni, okey. Dia dah cakap, jadual di bawah menunjukkan suatu kajian yang dijalankan berkaitan dengan kesan dua jenis baja ke atas jumlah hasil cili dalam kilogram bagi 10 batang pokok cili. Okey, dia ada baja P dan baja Q. Okey, bila dia kata, berdasarkan kajian yang dijalankan, hitung min. Min tu apa? Min tu ialah purata. So, macam mana kita nak cari purata? Okay, kita cari min baja Q lah. Step pertama, kalau nak cari min, kita tambah dan bahagi dengan bilangan dia lah. So, 25 tambah 28 tambah dengan 30 tambah 32 tambah 32. Okey, tambah 38 tambah 40. Panjang sikit. Tambah 40 tambah 42. 40 ni ada 2 kali, sorry. 40 tambah 42 tambah 45. Ni cikgu double check ni 45 hujung, tak nampak. Okay, kita make sure kita punya data cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, cukup. Dan kita bahagikan dengan 10 sebab bilangan baja tu ada 10. Kita tambahkan 25 tambah 28 tambah 30 tambah 32 tambah 32 tambah 38 tambah 40 tambah 40 tambah 42 tambah 45. Kita akan dapat 352. Okey, perkan dengan 10 dan kita akan dapat min dia. Min simbol dia yang X tapi ada tanda sempang kat atas. Tu simbol bagi min lah. So kita akan dapat 35.2. Dah. Senang je kan? Senang je. So kita dah tahu baja Q, min bagi baja Q ialah 35.2. So cikgu tulis kat sini. Sekarang kita nak cari variance. Biasanya variance ni dengan sisihan piawai ni dia akan bila ada soalan variance mesti ada soalan sisihan piawai jugalah. Sebab dia menggunakan rumus yang sama. Yang bezanya kalau variance dia kuasa 2 nilai dia. Sisihan piawai dia tak ada kuasa 2. Itu je. Okey. Ni cikgu padam jap. So, untuk soalan A2, cikgu akan menggunakan rumus yang ni. Cikgu tulis hasil tambah. Ni semua kita kuasakan 2. Ni kuasakan 2 per dengan N iaitu bilangan dia tolak dengan min kuasa 2. So macam mana dia punya cara nak selesaikan? Okey. So kita buat step pertama. Kita tulis dulu. 25 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2. Kita kena kuasakan 2 ni dulu. Dah dapat baru kita jumlahkan, kemudian kita perkan dengan N dalam kes ni 10. Lepas tu baru kita tolak dengan purata yang telah dikuasakan 2. Okey, 25 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Cikgu buat kat sini lah kejap ni tak muat. Sekejap. Tak muat kat sini kan. So cikgu buat kat sini. Okey. Cikgu buat sini. Ni tambah kuasa 2 tambah kuasa 2 tambah ni kuasa 2 tambah. Okey.
Okay, bila kita dah macam ni, kita jumlahkan. So, yang ni kita per dengan 10. Tolak dengan min. Min kita kuasakan 2. 35.2 kuasa 2. So, barulah kita kira satu-satu. Kuasakan 2 satu-satu. 25 kuasa 2, kita akan dapat 625. Tambah 28 kuasa 2, 784. Tambah 30 kuasa 2, 900. Tambah 32 kuasa 2, 1024. Tambah 1024 juga. Tambah 38 kuasa 2, kita akan dapat 1444. Okey, tambah 40 kuasa 2, 1600. Tambah 1600 lagi sebab 40 ada 2 kali. Tambah 42 kuasa 2, 1764. Tambah 45 kuasa 2, kita dapat 2025. Okey. Per dengan 10, ni kita jumlahkan. Dan kat bawah, dekat sebelah ni tolak. 35 kuasa 2, kita akan dapat 1239.04. Ni cikgu tak muat, cikgu letak kat atas sikit. 1239.04. Ni kat atas ya, cikgu tak muat. Kita tambah dulu. Kita jumlahkan dan kita perkan dengan 10. Bila jumlahkan, awak akan dapat 12790 per 10 tolak. Ni kita kuasakan dulu, dah kuasakan kan. So kita salin balik 1239.04. So kita kiralah 12790 bahagi 10 tolak 1239.04, kita akan dapat 39.96. Okey, 39.96. Dia nak variance. So variance yang kuasa 2. Okey. Kalau dia minta sisihan piawai yang tak ada kuasa 2, maknanya kuasa 2 ni akan gerak sini, dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa 39.96. So kalau dia minta lah punca kuasa, awak akan dapat, pelajar semua akan dapat 6.32. Ini dia punya sisihan piawai. Pelajar semua kena ingat apa beza sisihan piawai yang nilai dia besar dan apa beza nilai sisihan piawai yang kecil. Nilai sisihan piawai yang kecil bermakna serakan dia adalah data-data dia terserak berdekatan dengan min, dengan purata, maka lebih baguslah. Sebenarnya kita kalau ayat bahasa Melayu lebih baguslah. Kalau nilai dia lagi kecil, lagi bagus. Nilai sisihan piawai lebih kecil, lagi bagus. Tapi kalau nilai sisihan piawai dia lebih besar, maka data dia terserak lebih jauh daripada min dia. Okey, tu. Tak baguslah maknanya kalau nilai sisihan piawai dia besar. Itu tak bagus. Okey. So kita dah ada variance dan dah ada sisihan piawai. Tapi dalam kes ni dia minta variance je. Tapi cikgu tunjukkan sekali untuk cari sisihan piawai. So jawapan variance ialah 39.96. Tetapi kalau in case dia minta sisihan piawai, kita tahu nilai sisihan piawai ialah 6.32. Ni cikgu dah tulis siap-siap. Okey. Kemudian baru kita tengok soalan seterusnya. Ni cikgu padam balik. Okey, dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, tentukan baja manakah yang lebih sesuai digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika kita diminta membuat perbandingan dan pilih mana yang lebih baik, pelajar kena guna rumus sisihan piawai.
Kita kena cari sisihan piawai dia. Nasib baik kita dah cari yang ni kan, sisihan piawai. Sebab bila ada perbandingan, nak bandingkan sesuatu benda, bila kita dah dapat sisihan piawai, kita boleh tengok sisihan piawai mana yang lebih kecil nilai dia. Yang lebih kecil nilai dia, maka serakan dia lebih berhampiran dengan min. Maka itu adalah lebih baik. So itu jawapan dia kalau nilai dia kecil. So sekarang ni kita nak bandingkan. Baja Q kita dah kira. Sekarang kita nak buat baja P pula cara yang sama. So step pertama kita kena cari min dia. Min tu purata, kita tambahkan. 12, step pertama kita jumlahkan. 12 tambah 18 tambah 25 tambah 30 tambah 36 tambah 36 tambah 40 tambah 42 tambah 50 tambah 54. Jumlahkan ni semua dan bahagi dengan bilangan data. Bilangan data ada 10. Jumlah dia semua sekali adalah 343. Ni cikgu laju sikit lah. 343 bahagi dengan 10. Bilangan data ada 10. So kita tahu kita akan dapat min dia adalah 34.3. Ni min bagi baja P. Itu step pertama. Step kedua, kita kena cari variance dahulu sebelum kita dapat sisihan piawai. So variance menggunakan kaedah yang sama masa kita nak cari variance baja Q. Kita guna jugalah cara yang sama. So kita buat kuasa 2. Okey, ni cikgu padam balik. Kuasakan 2. 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2 tambah 54 kuasa 2. Kita kuasakan satu-satu dan kita jumlahkan. Kalau kuasakan satu-satu awak akan dapat, ni cikgu buat kat bawah tak muat. 144 tambah 18 kuasa 2 kita akan dapat 324 tambah 25 kuasa 2 kita dapat 625 tambah 30 kuasa 2 900 tambah 36 kuasa 2 dapat 1296 tambah 1296 lagi sebab 36 ada kuasa ada 2 kali tambah 40 kuasa 2 1600 tambah 42 kuasa 2 kita dapat 1764 tambah 50 kuasa 2 2500 tambah 54 kuasa 2 kita akan dapat 2916. Ni kita bahagikan dengan 10. Tolak dengan min 34.3 kuasa 2. Ni kita kuasakan macam tu. So bila kita tambah semua sekali, kita akan dapat 13365 bahagi 10 tolak 34.3 kuasa 2, kita akan dapat 1176.49. Bolehlah kita boleh cari dia punya variance dahulu. Okey, ni variance. Variance kuasa 2 yang ada kuasa 2, sisihan piawai tak ada kuasa 2. Kira 13.365 bahagi 10 tolak 1176.49, kita akan dapat 160. Ni variance dia, 160.01. So kalau sisihan piawai punca kuasa 160.01. Okey. Kita akan dapat
sisihan piawai dia adalah 12.65 bila kita bundarkan 12.65. So kita bandingkan sisihan piawai mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. So kalau tengok kat sini sisihan piawai bagi baja Q lebih kecil. So bila lebih kecil maka baja mana yang lebih sesuai digunakan? Baja Q. Tu je cara dia. Mudah kan? Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bertemu di minggu hadapan.